Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Pada hari ini Ustazah akan beri penerangan lah secara ringkas mengenai tajuk beriman dengan hari akhirat. Tajuk ni Ustazah dah ajar sikit dekat sekolah, tapi ada 2 muka surat terakhir tu Ustazah tak sempat ajar. So Ustazah nak selit menyelip sikit. Tajuk ini Ustazah nak minta awak selepas dengar penerangan ni, awak tengok video yang Ustazah beri di link dalam Google Classroom. Tajuk dia gambaran hari akhirat, hari kiamat, macam itulah tajuk dia. Tapi itu hanyalah gambaran semata-mata yang terdapat dalam filem-filem kan. Sebab yang sebetulnya berlaku, peristiwa hari akhirat ni berlaku dengan lebih dahsyat lagi. Okey, seterusnya untuk tajuk ini, Ustazah nak semua murid boleh menyatakan apa itu pengertian hari akhirat, menyebut 3 nama lain bagi hari akhirat dan menyatakan 3 kepentingan beriman dengan hari akhirat tertinggal. Okey, seterusnya. Okey, hari akhirat ialah hari. Kita tengok muka surat seterusnya lah. Samalah, hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Iaitu hari akhirat ni dari segi definisi secara meluas ni ialah hari berlakunya kehancuran seluruh alam, semua apa sahaja yang ada atas muka bumi ni, haiwan, tumbuh-tumbuhan ataupun yang ada di alam semesta, planet-planet, bumi kita sendiri, matahari, bintang, gunung ganang, semua akan hancur. Semua akan hancur, termasuklah manusia itu sendiri. Dia akan dimatikan pada hari itu dan seterusnya akan dibangkitkan semula untuk berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung semua amalan yang awak buat atas muka bumi ini, sama ada awak masuk syurga ataupun masuk neraka. Tetapi orang Islam selagi mana dia beriman adanya Allah, Allah itu satu dan tidak menyekutukan Allah, dan mengaku bahawa Rasulullah itu pesuruh Allah, maka insya-Allah kita semua akan berada di syurga. Sebab Allah dah cakap kan, satu dosa yang tidak diampunkan ialah dosa syirik, iaitu dosa menyekutukan Allah, dosa menduakan Allah. Tajuk ni saya akan sentuh pada minggu hadapan lah. Okey, so apa yang kita buat atas muka bumi ni, Allah akan balas balik lah, sama ada dari sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara. Sekecil-kecil perkara tu macam mana? Yang orang tak pandang pun. Awak buang sampah dalam tong sampah, itu adalah pahala. Sebab awak buang pada tempat yang sepatutnya lah, bukan awak buang merata-rata. Kalau awak buang merata-rata tu pun dah jadi dosa kecil. So benda-benda ni yang kita nampak kecil, yang kita rasa macam tak ada orang nampak pun. Tapi sebenarnya Allah hitung setiap perbuatan kita. Okey, seterusnya. Okey, ni yang saya jumpa dekat social media, peta hidup. Kalau awak nak tengok tajuk ni dalam muka surat 80. Okey, sekarang yang ni awak tengok 83 lah. Tapi ni kita start daripada alam roh. Okey, mula-mula sekali awak berada di alam roh. Okey, masuk ke dalam alam rahim. Okey, alam rahim. Masa ni ada perjanjian antara bayi dengan Allah. Maksudnya awak lah, sebelum awak keluar ke bumi ni, awak dah berjanji dengan Allah. Awak cakap, Allah bertanya kepada para roh, apakah kamu mengakui bahawa diriku ini adalah Tuhanmu? Mereka pun menjawab, benar, bahkan kami menyaksikannya. Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172. Boleh tengok lah. Dalam Al-Quran, ayat ini ada menceritakan tentang perjanjian manusia dengan Allah. Allah kata, aku dah pilih engkau sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di atas
muka bumi ini, untuk lahir ke atas muka bumi ini. So apa tanggungjawab kau, apa yang perlu kau buat ialah beribadah, menjadikan hidup ini sebagai ibadah. Jadi khalifah atas muka bumi ini. Bukan beribadah tu dalam solat semata-mata, baca Quran semata-mata, berzikir semata-mata, tak. Awak belajar, awak bekerja, awak buat sesuatu, itu boleh jadi ibadah dengan cara awak melakukan semua perkara tu hanya kerana Allah Ta'ala. Betul? So, setelah awak lahir ke alam dunia, semua disambut dengan gembira. Ibu ayah awak gembira ada awak lahir. So, bermulalah perjalanan awak sebagai khalifah Allah. Setelah awak balik, awak semua dosa di atas bahu awak sendiri. Betul? Kalau baby yang lahir dia meninggal, dia ataupun dia meninggal sewaktu kanak-kanak, dia tak ada dosa lagi lah. Dia masih putih bersih sebab mereka ni belum balik lagi. Mereka ni belum lagi besar, belum ada dosa pahala lagi. So dalam dunia ni lah perjalanan sekarang ni yang kita perlu kumpul pahala kita perlu buat kebaikan, kita perlu mengamalkan mengamalkan amal soleh, kerap bersedekah, selalu bersedekah sebab semua amalan kita ni akan dihitung di sana, jauh perjalanan lagi. Selepas itu kita akan tiap-tiap jiwa akan merasai mati. Surah yang ketiga 185, boleh rujuk So tiap-tiap jiwa akan merasakan mati ni, setiap manusia yang hidup, yang Allah pilih untuk hidup di dunia ni akan matilah dengan cara, tak kisahlah dengan aksiden ke, sakit ke, atau sekarang COVID ke, ataupun mati secara tiba-tiba. Itu semua akan, selepas kematian tu kita akan berada di alam barzah. Ya Allah, hindarilah kami dari azab kubur. Dalam kubur ni masa kalau kat dunia kita ni selalu baca Quran, teranglah kubur kita. Semua sama dalam alam barzah ni, semua akan dikafankan dengan kain putih. Tak ada orang kaya balut dengan kain songket, tak ada. So rumah kita adalah sama. Rumah besar ke, kat atas dunia ni rumah dia 2 tingkat ke, 3 tingkat ke, 10 tingkat ke, rumah banglo ke, tapi bila dia meninggal, semua harta tu akan masuk ke dalam tak akan dibawa masuk ke dalam kubur. Semua tu akan ditinggalkan. So kita yang berada kita semua akan mati dan masuk ke dalam alam barzah ini. Ketika itulah malaikat Raqib dan Atid datang menyoal jawab jasad-jasad yang telah tiada roh ni. Okey. Seterusnya, berlakunya hari kebangkitan. So bila setelah alam barzah ada satu lagi alam yang lebih kekal abadi, iaitu alam mahsyar. Alam mahsyar ni lah yang akan final countdown sama ada awak ni duduk di syurga atau di neraka. Tapi insyaAllah lah, kita sebagai orang Islam kan, saya dah cakap kan, orang Islam ni selagi dia beriman Allah itu satu dan Rasulullah tu pesuruh Allah, kita akan masuk syurga. Lambat atau cepat je, sebab semua dosa-dosa kita semua akan dihitung. Pahala kita semua akan kekal dihitung oleh Allah lah. Selepas alam mahsyar, kita boleh tengoklah muka surat 83 tu, proses dia tu kehancuran alam. Kan kalau awak tengok video yang saya attachkan sekali tu, memang dahsyat lah. Itu adalah gambaran movie director yang menggambarkan bahawa hari final day ni, mereka pun ada kepercayaan juga. Final day ni macam mana, hari kehancuran alam. Tapi sedikit terpesong sebab diorang fikir diorang boleh selamatkan diri lagi, naik kapal angkasa lah, pergi tempat lain, sedangkan semuanya atas dunia ni hancur. Termasuk manusia sekali, termasuk haiwan sekali. Diceritakan ibu yang mengandung pun, yang baby dalam perut pun, boleh baby tu terkeluar daripada perut. Bayangkan. Masa tu tak ingat siapa-siapa dah, ingat diri kita sendiri je. So bila berlakunya kehancuran alam, berlakunya peristiwa dah manusia semua mati, berlakunya peristiwa kebangkitan. So manusia akan dibangkitkan. Okey, manusia akan dibangkitkan, lepas tu dihidupkan semula dan berhimpun di padang mahsyar. Ramai-ramai tu daripada Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampailah ke akhir-akhir umat lah. Kan Nabi terakhir Rasulullah SAW kan, Nabi Muhammad. Tapi sampai sekarang ni, sampai umat yang terakhir tu yang akan berhimpun bersama-sama.
Okay, perhitungan amalan. Setiap manusia akan dihitung amalan ketika di dunia. Ini dalam muka surat 83 Boleh check. Okey, lagi balasan syurga kepada mereka yang beramal soleh dan balasan neraka bagi mereka yang melakukan kejahatan di dunia lah. So apa yang kita buat atas muka bumi ni di dunia sekarang ni semua dibalas. Contohnya sekarang banyak kes bunuh diri, betul? Bunuh diri hukumnya adalah berdosa. So kalau orang Islam buat benda ni memang bau syurga pun tak boleh. Sebab sedangkan bau syurga ni perjalanan berpuluh-puluh tahun dah bau. So sangat rugilah. So orang yang bunuh diri ni atas tekanan hidup atau putus cinta ke, semua tu benda ni memang tak sepatutnya berlaku lah. Sebab bila orang ni bunuh diri dalam neraka, dia akan buat perkara tu berulang-ulang kali. Contohnya kalau dekat dunia ni dia bunuh diri dengan cara terjun bangunan, dekat neraka dia pun akan terjun bangunan berpuluh-puluh juta kali. Sakit kan? Bila jatuh sakit. Ulang-ulang kali lah. Sampailah Allah ampunkan dosa dia. Ataupun sampai bila-bila lah. Sebab orang bunuh diri ni memang takkan masuk syurga lah. Sebab dia menamatkan riwayat hidup dia sendiri. Sedangkan sebagai orang Islam, kita kena cari pedoman kita semua, balik kepada Allah, balik kepada solat, betul? Kalau ada susah, ada masalah, kita boleh jumpa dengan siapa-siapa saja untuk meluahkan masalah kita, bukan dengan cara menamatkan hidup kita. Yang pertama, muka surat 84. Nama lain bagi hari akhirat. Nama lain bagi hari akhirat. Yang ni ada 6 nama yang awak perlu ingat. 3-4 cukup lah. Sebab yang ni semua dalam Al-Quran. Kalau dalam Quran kita baca ada Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Khulud, Yaumul Hash, Yaumul Khuruj. Ini 6 nama lain bagi hari akhirat. Yaumul Qiyamah, yang ni yang biasa kita dengar hari kiamat, betul? Hari kiamat, hari akhirat bererti hari kebangkitan. Itu nama dia punya meaning of Yaumul Qiyamah. Yang kedua, Yaumuddin. Ni pun biasa kita dengar dalam Quran, betul? Bererti hari pembalasan. Okey, yang ketiga, Yaumul Hisab. Bererti hari perhitungan amalan. Dia punya meaning lebih kurang je. Okey, hari perhitungan amalan, hari kita dihitung lah kita punya dosa, kita punya pahala. Yang keempat, hari kehidupan abadi. Betul lah. Di akhirat, itulah negeri abadi kita, negara abadi kita. Semuanya itu adalah kekal. Sebab di dunia ini sementara, betul? Sebab tu kita nak cari amalan kita di dunia yang sementara ni untuk kita bawa bekal di dunia abadi, di negeri abadi. Dekat sana, ke akhirat sana. Sebab ada orang tak percaya. Betul ke? Dunia ni lah tempat kita duduk selama-lamanya. Sebab kalau non Muslim lah, dia kata kita duduk sini. Dia tak percaya kehidupan yang kedua. Ada setengah agama dia percaya kehidupan selepas mati. Ada setengah tak. Ada atheist. Atheist ni dia tak ada agama. Dia tak percaya apa-apa pun. Ada juga macam tu. So kesian lah dekat mereka-mereka yang bukan Islam ni lah. So kita sebagai orang Islam, dilahirkan Islam, sangat beruntung sebab Allah pilih kita sebagai orang Islam. Kalau Allah pilih awak jadi orang agama lain, dia sangat menyedihkan lah sebenarnya. Okey, yang kelima, Yaumul Hash bererti hari berkumpulnya makhluk untuk dihisap. Ni Yaumul Hash, Mahsyar, Hash. Inilah berkumpulnya, hari berkumpulnya manusia-manusia ni. Kan saya katakan daripada Nabi Adam sampailah ke akhir-akhir umat pun masa tu. Okey, Yaumul Khuruj. Yaumul Khuruj bererti hari keluarnya manusia daripada kubur. Okey, hari keluarnya manusia daripada kubur. So, manusia yang dah mati dulu,
dah meninggal dunia dahulu, mereka akan dibangkitkan juga daripada kubur dan menuju ke padang mahsyar untuk dihisap. Okay, seterusnya untuk kepentingan beriman dengan hari akhirat, muka surat 85. Okay, apabila kita beriman adanya hari akhirat, hari kebangkitan, hari kita dihisap semua dosa pahala kita, maka kita akan terdorong untuk melakukan amal soleh untuk mendapatkan ganjaran syurga. Bila kita buat bila kita buat kebaikan, kita akan dapat pahala. Pahala ni kita akan membawa kita masuk syurga. Benda-benda ni adalah perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ni apa? Perkara yang kita tidak nampak, yang kita tidak tahu pun, kita tak pernah tengok pun, tapi kita wajib percaya, kita wajib beriman sebab Allah dah ceritakan di dalam Al-Quran. So benda-benda ni memang real thing happens lah, memang akan berlaku. Nak percaya ke tak percaya ke, memang kena percaya sebab Allah dah ceritakan di dalam Al-Quran. So hari akhirat ni pun berapa banyak dah ayat Allah ceritakan berkenaan hari akhirat. Pasal syurga, pasal neraka, pasal timbang amalan, titian sirat, semua tu. Kan ada, semua diceritakan. Okay, yang kedua, menimbulkan rasa gerun untuk melakukan dosa yang boleh mengakibatkan balasan neraka. So bila kita tahu adanya hari kebangkitan kat sana, kita tahulah kita ni takutlah nak buat dosa kan, sebab bila kita buat dosa nanti semua benda-benda tu kita tengok balik kat sana, macam kita tengok wayang. Nanti hari ni aku mencuri, kat sana nanti Allah tayang balik. Kalau hari ni aku mengumpat pasal orang, nanti kat sana aku tengok balik, aku dengar balik apa yang aku mengumpat tu. Orang yang diumpat pun dengar, malu kan. Okay, yang ketiga, menjadikan kita berhati-hati pada setiap percakapan dan perbuatan. So siapa yang percaya bahawa hari akhirat itu ada, dan maka dia menjadikan diri dia berhati-hatilah untuk mulut tu, jaga mulut, jaga percakapan, jaga perbuatan. Janganlah nak percakapan kita tu menyakiti hati orang lain. Kita tak nak kan benda yang kita cakap ni buatkan orang tak suka kita, betul. Yang keempat, meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan merugikan. Contohnya macam awak tengok TV non-stop daripada Zuhur sampai ke Maghrib, sampai tertinggal solat awak. So benda tu dah melalaikan awak lah. So jangan ingat awak duduk seorang-seorang, tak ada yang tengok awak. Ada Allah tu maha melihat. Yang kelima, melazimi istighfar dan selalu bertaubat. Ini pun selalulah kita kena buat. Banyakkan solat taubat, banyakkan istighfar. Memang itu kena. Kita sebagai umat Islam, kita kena melazimi istighfar dan selalu menyesali dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang dosa kita buat, tak sengaja, tak terperasan pun. Tu yang bahaya tau. Okay, seterusnya, ini adalah gejala masalah disiplin lah bagi murid-murid. Ini sekolah menengah, sekolah rendah mungkin kurang sikit, dan especially di musim-musim COVID ni mungkin dah kurang sikit lah. Tapi ni adalah gejala-gejala masalah disiplin yang berlaku, sama ada gejala lepak ke, gejala buli ke. Benda ni berlaku bila kita ni sebagai murid tidak percaya adanya hari akhirat. Kalau dia tahu kat sana di hari akhirat nanti semua ni akan dihitung, dia tak akan buat benda ni, betul. Dia tak akan buli kawan dia, memeras ugut kawan dia, betul. Dia tak akan melepak, duduk saja-saja buang masa, tak pergi sekolah, ponteng sekolah. Dia tak akan buat benda ni. Kalau dia tahu apa yang dia buat ni, dia akan tengok balik. Kalau dia tahu apa yang dia buat ni, Allah akan tanya dia balik. Allah akan hisap balik semua apa yang kita buat atas muka bumi ni, dan takkan terlepas satu pun yang tak dihisap. Sebab itulah kita kena jaga percakapan kita, jaga perbuatan kita, jadikan diri kita orang yang baik-baik, buat perkara yang baik-baik, rajin bersedekah, sebab semua itu membantu kita di sana. Mungkinlah awak rasa kita tak tahu pun bila tu hari kiamat tu, Ustazah. Bila hari kiamat tu, tak ada siapa yang tahu melainkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sampai di sini sahaja untuk topik ini. Ustazah nak awak refer Google Classroom. Ustazah ada tinggalkan kuis kat situ dan Ustazah minta awak buat nota muka surat 84. Awak senaraikan nama lain bagi hari akhirat. Ada 6 kan? Okey, awak buatlah peta minda ke, nak buat biasa ke, buat cantik-cantik. Ustazah nak tengok nota yang paling cantik lah daripada awak. Okey, sampai di sini saja untuk tajuk hari ini. Sekian, terima kasih.